apabila iblis arah, cerita dia iblis arah setan. Iblis ni dia pangkat tinggi, pangkat dia tinggi daripada setan, sebab dia orang yang duduk dalam syurga dulu. Dalam bahasa Syriani, iblis ni nama dia Azazil. Dalam bahasa Arab, iblis ni nama dia Al-Haris. Haris ni makna dia, nama dia lah. Ada? Tak ada masalah tau. Maka satu hari iblis ni dia arah setan. Setan ni dia kata, setan, mungkin tanya seorang abid. Abid ni apa? Orang yang rajin semayang. Orang rajin semayang ni abid. Dia bawa sebiji telur. Telur ayam ni, ingat tuan-tuan duk pergi makan di kedai mamak ke, makan ni kemudian ni ada pula nak mari nasi wonggek. The hell man. Kita duk pergi kedai mamak makan apa nama, roti telur. Makan roti telur ni, saya nak pesan kalau adik-adik pergi makan, tolong cerita kat mamak tu telur tu wajib basuh. Basuh telur, bukan telur mamak tu. Telur ayam tu. Saya mu kata mungkin basuh telur mamak, ada basuh telur dia panjang cerita. Tak mari-mari gitu. Bukan telur mamak, telur ayam. Sebab nak buat roti telur. Mamak pergi basuh telur, dia duduk pergi beli tim telur dia, mamak kita. Bukan telur mu, telur ayam. Sebab orang kalau dia tak basuh makan telur ayam ni, dia makan jadi najis, jadi benak. Telur ayam ni wajib basuh sebab dia keluar daripada pungkok ayam. Lalu dia bawa telur ni, dia pergi kepada seorang abid. Dia kata, Tuhanmu, boleh tak ni alam yang luar ni, bumi ni, awak masuk dalam telur ni? Abid ni kata apa? Abid ni kata tak boleh. Kalau alam besar ni nak awak masuk dalam balik, nak masuk dalam telur ni, tak boleh jawapan dia. Okey, jadi setan ni dapat jawapan. Akhirnya dia pergi tanya orang alim. Mungkin tanya orang alim. Dia pergi tanya orang alim pula. Soalan yang sama. Dunia ni, bumi ni boleh tak masuk ni? Lalu orang alim ni jawab apa? Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Arada yuridu iradatun. Maknanya Allah Ta'ala boleh ambil bumi boh dalam tu. Sebab itu Ibnu Abbas kata apa? Fafaqihu wahid asyaddul ala syaitan min alfin abidin. Apa makna dia? Syaitan kata, aku bimbang orang alim ni seorang, tapi aku tak takut dengan orang abid, orang yang semayang ni alfin abidin. Orang alim ni ada 1000 orang. Syaitan tak takut dengan orang semayang. Nah, dia tak takut. Dia tak bimbang dengan orang semayang. Tu yang kita doakan takbir banyak kali. Allah. Sebab tu akad takbir, jaga adik-adik. Saya selalu pesan pada setiap mana anggota polis ceramah baru ni, kepada yang time base, yang tua-tua, yang muda, saya pesan. Sebab apa? Bila semayang disebut oleh Ustazah tadi wajib, satu very important, benda ni wajib, benda wajib, benda yang kena betul-betul. Tambahan masa bila awaluhu takbir. Akad takbir ni jangan duk selang dengan mana-mana benda, tak sah semayang. Ni doa akad takbir ni, Allah. Bah. Kita batuk kita batuk, Allah Akbar, tak sah semayang. Jaga, jangan batuk. Allah. Sedu. Tuan tua sedu lagi nak lampoi.
Allah. Allah. Sah merah? Tak sah. Jangan duk ngah-ngah gitu. Ya, kena jaga. Lalu 3 orang ni, dia masuk gua, pintu gua ditutup. Macam cerita Piramli ni. Sebab saya tengok pengusi tadi, dia pakai tu saya tengok. Macam cerita Piramli. Hebat dia. Tengok tu, ni cerita yang tak mana ni. Ya. Haji Bahir dengan Cikgu Murni ya. Haji Bahir dia Bahir. Ni nak ikhlas ni, nak cerita ni ikhlas ni. Demam. Tengok Cikgu Murni mari bangun elok beri kapan. Jadi bila tutup pintu gua ni, saya nak cerita ikhlas ni, apa dia? Bila tertutup saja pintu gua, 3 orang yang duduk dalam gua ni, dia kata macam mana nak keluar ni? Bukannya jenis Piramli ni. Nyarisun mata kaji. Dia tu bukan. Ni jenis tutup. Lalu seorang angkat tangan. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhan. Aku adalah orang yang ikhlas. Saya nak sebut tadi. Aku adalah orang yang ikhlas kepada kedua ibu bapa aku kerana apabila setiap kali makan aku akan suat mereka. Setiap kali nak minum aku beri kepada mereka dan aku tidak akan makan, aku sediakan kepada ibu bapa aku. Itulah ikhlas aku ya Allah. Kau bukalah pintu ini. Ni gua yang telah disendal ni, yang telah ditutup oleh ketul batu yang besar ni. Biiznillah, izin Tuhan, gua ni dia punya batu ni bergerak. Ikhlas dia apa? Dia cerita balik kat Tuhan. Ikhlas tak ikhlas? Dia cerita balik sebab apa? Masa dia susah. Sebab apa? Dia cerita balik, aku ada ayah, aku ada mak. Tambah mak, jangan. Suara yang karamah dunia ni ada 2 dah suara. Yang pertama suara azan, yang nama Tuk Bilal. Tuk Imam tak apa. Tuk Imam ni, Tuk Bilal, bila azan ni, azan Bilal ni, maka lari setan masuk dalam jamban. Hebat yang nama dia Bilal, kata Imam Syafi'i. 3 tahun tanpa ambil bayaran dakhalal jannah. Tuk Bilal ni hebat sebab tu Bilal bin Rabah masuk syurga. Sebab apa? Air semayang ya. Dia orang yang boleh ambil air semayang, nak pergi mana ambil semayang, nak pergi mana ambil semayang. Macam Imam Abu Hanifah yang namanya Nu'man bin Sabit ini 40 tahun daripada maghrib ambil air semayang sampai subuh. 40 tahun dia boleh hebat gitu. Tuan-tuan duduk dalam ni ada air semayang. Ketuk 4 kali lah. Pung. Ambil air semayang ketuk, ambil air semayang ketuk. Ada satu maklum tu, saya tengah ceramah nak Malaysia, dia kata maklum ni sampai lecung dah. Kain telekung, anak telekung, duk ambil air semayang ketuk, duk ambil air semayang ketuk. Dia kata jadah pungkok ni. Dia pun kata jadah pungkok, aku tak nak ambil lah. Allah Ta'ala nak beri dia ambil air semayang. Imam Abu Hanifah ni 40 tahun ada air semayang daripada maghrib sampai subuh. Nggak senang. Maghrib sampai subuh. Kita berapa kali duduk dalam kelamu? Duduk dalam kelamu. Tidur orang lelaki. Bini ketuk. Ya. Kalau bini masa kahwin tak ada ketuk. Relax. Masa dulu masa kahwin mengetuk gila. Seduk sampai habis. Ni nak bawa ustazah tengok. Kalau naik motor congek. Masa kahwin dulu kita kahwin dengan orang perempuan lah. Orang perempuan ni tak jaga lah. Patut masa kahwin, masa kita ambil dia, masa kita kahwin dulu 19 kilo lah. Oh ni 95. Bawa tak motor macam mak repek nak satu. Ada ustazah ni kau tu dia boleh buat tau. Saya boleh lah. Kira
cerita Hindustan lah, Dentul Pagahi lah. Nah, betul ya. Kok Hindustan kata duit ni memang hebat. Duti nahi Muhammad Choleh. Okey. Tu hebat dah. Lalu dia kata kepada mak bapak, maka dengan izin Allah Ta'ala keluar sikit batu tu. Maka bangun seorang lagi. Ya. Sebab tu kena jaga. Adik yang nak periksa, saya ulang balik, baca 7 kali. Hari nak periksa tu baca ayat apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kun fayakun tu niat nak supaya sesuatu apa benda periksa. Baca 7 kali satu hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Jangan nak periksa. Tolong ingat tu. Itu petua daripada saya pada malam ni. Saya nak mari pula bukan senang. Jadi seorang lagi bangun, dia kata apa? Dia kata, ya Allah, ikhlas aku ni. Ni cerita bab ikhlas. Ikhlas aku ni apa dia? Aku dulu ada satu orang sepupu aku. Ni cerita Bani Israel. Aku ada seorang sepupu yang lawa dia ni. Kita tak tahu lawa macam mana. Bagi saya macam poza gaus lah. Lah, dia lawa lah kita kata. Saya suka tengok orang lawa-lawa. Sebab tu kita selalu tengok. Jadi dia kata satu hari aku memang minat dia dan nak buat zina. Ya, tapi dia ni ada iman lagi. Tapi ada satu hari tu yang perempuan ini, sepupu aku ni minta duit, dia tak ada duit. Maka inilah jalan yang aku akan dapatkan ataupun aku akan mendapatkan tubuh dia kata. Dia cerita kat Allah balik. Sebab perempuan ni nak duit tu, saya kata duti nahi mahabbat coli coli dia nak duit. Dia nak duit. Lepas tu dia kata aku dah bagi duit, memang aku dapat balik tu. Dengan semasa aku nak berlaku edigen ini, dia kata aku ingat Tuhan. Aku ingat kepada Allah ni masa ni, akhirnya tidak jadi aku melakukan zina ini. Mukadimah zina ni tak berlaku padaku ya Allah. Maka aku jadilah orang yang beriman. Maka diiznillah, dengan izin Allah, batu ni bergerak lagi. Dia bergerak lagi. Sebab apa? Dia cerita dia ikhlas tadi. Dan yang ketiga, seorang ni dia kata, aku adalah majikan yang membayar gaji orang. Majikan, dia bekerja, majikan ni majikan yang bela kambing. Lalu satu hari pekerja aku ni tak datang ambil gaji. Dia nak ambil gaji 25 ni gaji. Jadi tak datang dia. Majikan ni tak mari ambil. Menggigil. Tak mari ambil. Majikan ni kata pekerja ni tak mari ambil gaji. Akhir aku simpan gaji tu ya Allah. Dan aku beli lagi kambing itu dan aku bela sampailah dia datang. Beberapa tahun kemudian datang dia kembali untuk menuntut hak dia dan aku bagi semua duit dan kambing-kambing itu sekali. Itulah jasa dan ikhlas aku ya Allah. Maka pintu itu terbuka. Imam Nawawi kata, pertama niat, yang kedua mutatbi'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ikhlas ni dia ada 3 kata Imam Nawawi dalam bab ikhlas ni. Apa dia? Yang pertama, ikhlas seorang hamba. Apa dia? Makna dia bila disuruh, keikhlasan ni hamba, dia seorang hamba bila disuruh buat satu benda, dia akan buat ikhlas. Siapa dia hamba? Bila Nabi kata kerjamu bila azan. Azan. Satu hari waktu subuh Bilal azan, tapi ada satu sahabat datang, dia kata Bilal, subuh ni mu jangan azan. Suaramu tak jadi. Suara Bilal ni yang Nabi suruh dia azan sebab apa? Bilal ni suara dia kuat. Dia suara kuat. Akhirnya Bilal kata tak boleh sebab Nabi yang suruh. Orang tu hari-hari minta nak azan sekali je subuh. Bilal ni ikhlas, dia azan. Tapi oleh kerana diminta hari-hari, dia kata tak apalah, aku beri can dekatmu.
Aku peluang dekatmu muazan lah subuh ni. Aku tak nak subuh, aku tak nak azan. Akhirnya orang yang tadi yang pelawa diri nak azan tadi, dia azan. Maka hari tu ramai orang datang sebab suara dia merdu. Habis semua semayang subuh, maka turun malaikat daripada atas, Malikul A'la, daripada langit ketujuh turun. Dia kata, hal yusalli. Dia tanya Nabi, adakah hampa semayang subuh pada hari ini? Nabi ada pada masa itu. Adakah mu semayang subuh hari ini? Nabi kata hari ini ramai. Suara dia orang ni merdu semayang. Malaikat kata apa? Suara ini tak sampai ke aku. Sebab apa? Sebab dia bukan ikhlas. Dia kata suara ni tak sampai ke atas. Suara orang azan tu, suara sampai ke atas tu. Suara tu naik sampai ke atas. Jadi imam tu cerita lain. Imam ni diganggui oleh syaitan selalu. Saya ingat kita semayang di orang-orang asli di Greek. Lagi teruk, saya tak tahan duduk dengan asli ni. Ya. Kita semayang elok dah. Semayang maghrib. Ni orang asli lah, Tok Batin Paula Tuala. Asli situ ada 3,980. Tok Batin ada 15 orang. Sana tak panggil ketua kampung, Tok Batin. Mayang maghrib. Kita jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai habis ayat. Ambil pendek ayat. Inna a'tayna lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Pendek ya. Saya nak sambung lah. Kan semayang maghrib baca kuat kita apa? Semayang maghrib baca kuat. Naik rakaat kedua, dia 3 rakaat, naik rakaat kedua, sambung ayat tadi ya. Kan? Sambung ayat tadi, baca Fatihah sambung. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Habis rakaat 2, naik rakaat 3. Bila naik rakaat ketiga, ada baca dengar tak? Kuat tak? Ingat? Tegur kita. Ustaz, lupa lirik lah tu. Dia kata kita lupa lirik. Adakah lupa lirik pula? Dia bukan masalah lupa lirik. Sebab rakaat 3 mana ada baca dah. Dia macam budak-budak roh. Berhenti semayang di Tanjung Malim. Semua roh belakang. Dia memang roh habis ni. Dengan seluar dia, dengan, tapi bagus je. Sebab apa saya kata betul kata kita duduk kan dia. Orang semayang maghrib habis dia mau masuk dengan motor yang besar apa semua. Roh lah. Cakap masa duduk ambil semayang pun, gua duduk mana? Tengoklah, tengah ambil semayang, habis masuk dalam masjid, ada 7 orang. Pakai duk tolak. Orang habis semayang, dia mau duk tolak. Lu jadi imam, gua ni tak berapa boleh. Lu macam mana? Lu mengaji mana? Lu di pondok mana? Pondok telefon. Okey lah. Man, no. Gua mengaji mana? Gua tak nak mengaji mana? Pondok durian je. Okey lah. Tolak dia balik, dia tolak seorang tu. Kita boleh lah, kita pondok pas. Okey lah. Dia boh semayang ni ramai orang. Ni ikut remo sajalah roh. Habis Fatihah semayang maghrib. Habis semayang wadduha. Terkejut tak iman. Wadduha wal laili idza saja ma wa. Berhenti. Lupa nak sambung. Dia sampai situ dia lupa. Dia duk cari nak sambung. Oh, yang kawan tu tak relax dah. Wadduha wal laili idza saja ma wa. Dia kata, "Hush, aku tak mari ni." Dia pun derah kali ketiga. Wadduha wal laili idza saja ma wa. Wa kata dah. Wa kata.
Boleh lah tu. Orang kata dah. Tambah ayat dia. Ayat roh. Jadi ikhlas kita apa dia? Yang pertama nak jadi benda ikhlas dalam memerangi dalam perkara ini ada dua. Saya ulang balik, akhirnya saya nak sebut ini. Yang pertama niat, setiap benda semua kena niat. Sembahyang niat, puasa niat, nak buat kerja apa dengan niat kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar orang Islam setiap hari. Setiap hari ikrar orang Islam apa dia? Ni dia dah. Kerana Allah Ta'ala. Pertama niat. Benda ni niat. Semua perkara dengan niat. Allah Ta'ala ambil daripada niat. Tapi ada benda ibadah dia tak boleh niat, tak sah. Ada benda yang dia niat tak sah. Apa dia? Akad nikah. Yang tak pergi krosoh, pergi krosos. Krosoh nikah. Bila pergi krosoh nikah, dia orang cerita rukun nikah. Kalau Tok Kadi pegang tangan orang tu, dia kata aku terima nikahnya dengan poziah gaus. Lah. Dengan mas kahwin. Lepas tu pengantin dia wajib jawab aku terima nikahnya. Betul? Dia boleh niat. Saya tanya. Dia boleh niat tak? Tak sah dia niat. Terus niat. Tak ada apa. Ni di sebelah ni sama dia saksi. Rukun nikah dia ada ijab kabul, dia ada pengantin perempuan lelaki, apa nama ijadah saksi, dua orang saksi. Ni saksi. Sebab tu dia kena kata niat tak boleh, tak sah. Itu boleh. Betul? Tengok balik rukun nikah. Lepas tu dia kena aku terima nikahnya seperti tersebut. Lepas tu saksi mesti dengar. Saksi kata, okay, relax, sah. RM20. Ni saksi ni kerja paling senang dalam dunia. Sah, tak apa ingat. Kerja paling senang saksi nikah. Sah. Buat dia kata sekali lagi. Sekali lagi. Tobat jadah RM20 pun 2 kali. Kenapa? Biarlah benar. Tu dah. Jadi itu perkara niat. Yang kedua, akhirnya yang kedua ikut cara Nabi baru dapat ikhlas. Apa benda datang muka bumi ni, mengikut macam mana Nabi sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah keikhlasan hati. Apa benda pun. Dekat ya, apa benda pun. Ikhlas dia ada 3. Yang pertama ikhlas hamba, yang kedua ikhlas pedagang saudagar, dan yang ketiga inilah ikhlas yang paling baik, nama dia ikhlas mahbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat mu kena ikut jalan macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja segenap sudut daripada sekecil dan sampailah perkara yang besar, mu ikutlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu diutuskan Nabi kita ni, kita nak ikut dia dalam perkara ekonomi, dalam perkara politik, dalam perkara pentadbiran, dalam perkara pelajaran, dalam perkara sosial, macam mana Nabi bersosial dengan jiran dan sebagainya. Dalam perkara apa saja pun mu ikutlah cara Nabi Muhammad, maka selamatlah di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu jangan tinggal doa ni. Nak cepat macam mana pun adik-adik, doa ini jangan tinggal. Itulah cerita orang bini 2. Ya, bini 2. Bini nama Hasanah. Lepas habis baca semayang, aja doa ni lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bini tua kata, tengok sebut nama aku ya. Hasanah. Dah dia nama Hasanah dah, macam mana doa tu Hasanah? Yang bini nombor 1 lagi nama Hamidah. Dia kata abang tak sebut pun nama Cik. Sebut Hasanah. Sikit-sikit Hasanah. Nak buat macam mana doa tu bunyi kau tahu? Rabbana atina fid dunya hasanah, nama dia. Laki dia kata, mu jenis tak perasan. Aku selepas semayang aku sebut nama dia, tapi dalam semayang aku sebut nama mu. Tak dengar apa? Saya pun tak dengar. Sami Allahu liman hamidah. Besok nikah pula 3. Wallahu
kasih diucapkan kepada